Seandainya dunia di sisi Allah ada nilai, dan nilai itu adalah seberat sayap seekor nyamuk, nescaya dia, iaitu Allah, bertanya, tidak akan memberi minum orang kafir walau seteguk Allah menjadikanmu kesayangan. Maksudnya, wahai Ibrahim, kenapakah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu orang yang dia sayang? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, kerana 3 perkara. Perkara yang pertama, iaitu aku tidak pernah memilih antara 2 perkara kecuali aku memilih sesuatu untuk Allah atas yang lainnya. Jadi yang pertama sekali, Nabi Allah Ibrahim dalam setiap pemilihan dia akan memilih yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membelakangkan perkara-perkara yang lain. Maknanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia akan memilih pada pilihan Allah dengan dia tidak memilih pada perkara-perkara yang lain daripada itu. Sebagai contoh, bila sampai seruan azan contohnya, dengan masa kelapangan yang kita ada, kita tidak ada tanggungjawab yang lain yang dikategorikan sebagai wajib, maka apabila dilaungkan azan, kalau mengambil sikap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan semua sekali dengan melaksanakan tuntutan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Yang kedua ialah aku tidak pernah memperdulikan apa yang telah Allah berikan kepadaku dalam urusan rezekiku. Nabi Allah Ibrahim kata, aku tidak pernah merungut, tidak pernah merasa tidak kecukupan di atas apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan di pihak rezekiku. Kerana rezeki-rezeki ini tuan-tuan, tidak sepatutnya kita risau. Kerana apa? Kerana dia telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis Ustaz, kalau rezeki telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, kenapa kita berusaha? Bukankah kita relax aja? Nanti datang rezeki tu. Jadi tuan-tuan, ini adalah pandangan, kalau ada pandangan seumpama itu, ini adalah pandangan Jabariyah yang tidak perlu kepada usaha, menunggu sahaja ketetapan Tuhan, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah pandangan daripada Jabariyah. Adapun ahli sunnah wal jamaah, dia akan menggunakan usaha. Pada usaha itulah sebenarnya akan diberikan pahala. Namun begitu, usaha itu tidaklah memberi bekas sehingga terhasilnya rezeki. Kerana rezeki itu telah pun datang daripada Allah dan telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali ada di dalam perasaan kita, aku dah buat kerja ini sehabis yang baik, selengkap yang mungkin, tengok-tengok hasilnya banyak tu je, lalu kita mengeluh. Sebenarnya tidak selayaknya kita mengeluh, kerana kita hanya diperintahkan berusaha. Adapun ketetapan rezeki itu banyak ataupun sedikit, itu adalah kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antara itu Nabi Allah Ibrahim tidak pernah risau tentang rezeki, kerana rezeki itu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, aku tidak pernah makan, sama ada waktu siang ataupun makan pada waktu malam, kecuali bersama aku ada orang yang menemani aku. Sebahagian buku menulis, aku pasti akan cari orang untuk makan bersama dengan aku. Dengan makna juga yang lain, Nabi Ibrahim bila makan siang ataupun malam, dia mesti makan dalam keadaan berjemaah. 3 perkara ini menyebabkan Nabi Allah Ibrahim dipanggil sebagai Khalilullah. Dia dipanggil sebagai
kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ahli hikmah berkata, hidupnya hati kerana 4 perkara. Yang pertama, lantaran adanya ilmu. Yang kedua, ada sifat redha. Yang ketiga, qanaah, sentiasa berpuas hati dengan apa yang ditentukan oleh Allah, walaupun tidak menepati selera nafsunya. Dan yang keempat ialah apabila dia memiliki sifat zuhud. Ilmu membuatnya redha. Orang kalau dia nak datangkan dalam dirinya sifat redha, dia mesti ada ilmu. Redha tidak akan berlaku melainkan seseorang itu ada ilmu. Dan ilmu ni tuan-tuan, itulah kemuliaan bagi seorang manusia. Nabi Adam alaihi salam, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan di atas muka bumi ni orang yang akan memimpin dunia, namanya khalifah, orang yang memimpin dunia, orang yang mengurus dunia. Kemudian malaikat menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat bertanya, ya Allah, kenapakah engkau nak menjadikan khalifah itu yang mereka bersifat dengan menumpahkan darah, iaitu merujuk kepada jin sebelum dunia ini, yang menepati sebelum datangnya makhluk namanya Adam ini, manusia ini. Maka dunia, kata para ulama, menepati ataupun mendudukinya adalah para jin, yang sifat para jin ni berkelahi, bergaduh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada malaikat, inni a'lam, aku lebih mengetahui daripada apa yang engkau ketahui. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila nak dibandingkan Adam dengan malaikat, di sudut kemuliaannya, mulianya adalah malaikat. Malaikat lebih mulia, tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah ada hasad, dengki, tak ada. Sedangkan Adam, seperti mana yang kita ketahui, dihias dengan kepelbagaian sifat. Tapi Allah memilih Adam. Rupa-rupanya Allah Ta'ala memilih Adam lantaran ilmu yang ada pada Adam. Lantaran itu, setiap daripada kita, sesuatu hikmah yang berlaku ke atas hidup kita ini tidak akan kita capai pengetahuannya, melainkan apabila di dalam dada kita ini ada ilmu. Kemudian yang kedua ialah redha. Redha, nak capai pada redha ni, dia mesti ada ilmu. Datang sesuatu musibah, ujian dan sebagainya, dia redha. Kenapa dia redha? Kerana dia ada ilmu. Ilmunya menyatakan bahawa semuanya itu adalah ketetapan daripada Allah, dan setiap yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan untuk makhluknya. Yang ketiga ialah ada sifat qanaah. Qanaah ni maksudnya ialah dia sentiasa bersetuju dengan apa jua yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pandangan zahir matanya sedikit. Lantaran ilmu yang ada menanamkan sifat redha, akhirnya membuahkan qanaah, iaitu tidak pernah merungut, walaupun dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala benda yang sedikit, benda yang sedikit, qanaah. Dan qanaah tadi penghujungnya berbuahlah sifat zuhud. Ilmu membuatnya redha, dan redha menghantarkannya kepada darjat ini.
Lalu bila telah mencapai darjat redha, maka akan sampai kepada darjat qanaah. Lalu qanaah menghantar kepada zuhud, iaitu meremehkan dunia. Zuhud itu, kata para ulama tasawuf, ada 3. Yang pertama, zuhud itu ialah mengenal dunia, kemudian meninggalkannya. Mengenal dunia, namun begitu keputusannya ialah dia meninggalkan dunia. Yang kedua, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beradab. Beradab. Itu juga termasuk daripada pengertian zuhud. Zuhud yang ketiga ialah merindukan akhirat, kemudian mencari untuknya. Itu juga makna zuhud. Rindu kepada akhirat, kemudian bersungguh-sungguh mencari akhirat, kerana dia mengetahui yang kekal hanyalah akhirat. Adapun dunia ini sifatnya adalah sementara. Daripada Yahya bin Mu'az Ar-Razi, dia berkata, hikmah itu turun dari langit ke dalam hati. Namun hikmah tidak akan menetap di dalam hati yang di dalamnya terdapat 4 watak. Yang pertama iaitu cenderung kepada dunia. Yang kedua mengharapkan hari esok, dengki kepada saudara, dan cinta kepada kemegahan dan kemuliaan. Jadi kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, hikmah itu Allah Ta'ala kurniakan kepada setiap daripada kita. Namun begitu, hikmah itu tidak akan masuk ke dalam hati apabila hati itu diwarnai dengan 4 perkara ini. Yang pertama, hati yang cenderung kepada dunia. Dalam hati ini yang dibisikkan, yang diceritakan, yang diangankan adalah semua perkara-perkara dunia. Dalam hati masih mengharapkan hari esok. Maksudnya ialah dia risau untuk hari esok. Sedangkan kalau dia hidup hari besok, sudah pasti terjamin rezekinya, sudah pasti terjamin apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia risau esok. Dia tidak risau waktu yang Allah Ta'ala berikan sewaktu ini, yang jauh lebih bernilai dalam perkara dia mengharapkan hari esok yang belum dia pasti lagi. Yang ketiga ialah hati yang ada dengki, juga tidak akan turun hikmah. Dan yang keempat ialah hati yang terpaut berakar kecintaan kepada kemegahan dan kemuliaan. Apakah dia hikmah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Yang acap kali saya kongsikan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang Allah Taala berikan padanya mengetahui hikmah, terjadi ke atasnya sesuatu, maka akan melahirkan banyak kebaikan yang akan dia buat. Hari ini kita bermula daripada waktu subuh tadi. Ada yang bangkit pukul 5, ada yang bangkit pukul 5:30, ada yang pergi ke surau, ada yang pergi ke masjid, ada yang tidak pergi, ada yang tidak semayang, ada yang tidak teringat untuk berselawat, ada yang tidak teringat untuk beristighfar. Disibukkan dengan kehidupan, disibukkan dengan kehidupan. Terkadang-kadang berbunyi azan, tapi hati tidak langsung terdetik untuk solat. Kadang-kadang melihat dalam scroll WhatsApp dia ada kematian dan sebagainya, tapi hatinya tidak memberi kesan. Kesemuanya itu tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan pemahaman. Maka pemahaman itu namanya al-hikmah. Hikmah tak semua orang dapat.
Sebagai contoh, hari ni aku tengok hari ni start pagi tadi sampailah maghrib, mulut ini langsung tidak pernah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ada hikmah akan membicarakan kepada dia, engkau hakikat sebenarnya Nabi tak sayang kau. Hakikatnya Allah Ta'ala benci kepada engkau kerana Allah tidak mendorong supaya kita beristighfar, supaya kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hari ini aku dihidupkan? Kenapa hari ini semua sekali perjalanan itu disusun atur oleh Allah, dan kesemuanya itu ada hikmahnya. Tatkala hati kita bersih, jauh daripada tautan dunia, jauh daripada hasad dengki, jauh daripada ingin kemuliaan, kebanggaan, jauh daripada mengingati hari esok, kerana hari ini sebenarnya hari yang paling berharga, maka hikmah akan masuk ke dalam hati. Maka sentiasalah dia membuka setiap apa yang berlaku, dia akan berhubung kait pada pembicaraan Allah kepada dia dengan makna yang lain. Yang saya contohkan tadi, kerana betul tuan-tuan, kadang-kadang start daripada kita bangkit tidur sampailah kita sibuk dengan kerja kita, Al-Quran, tidak membaca Quran, tidak berselawat kepada Nabi. Walaupun kita banyak menghabiskan masa di kantin, sembang sana sembang sini, walaupun kita banyak menghabiskan masa mendengar cerita-cerita dalam TikTok dan sebagainya, hati kita tidak tergerak untuk membuat apa yang sepatutnya dilakukan dengan beristighfar, berselawat dan seumpamanya. Maka kalau hati itu hidup, dia akan bermuhasabah. Orang yang bermuhasabah itulah yang maknanya orang yang Allah Ta'ala berikan padanya hikmah. Lantaran itu, orang yang mengetahui hikmah, Allah sampaikan kepadanya hikmah, maka dengan hikmah tadi melahirkan, menerbitkan keperbagaian kebaikan yang setidak-tidaknya dia akan mengucapkan kalimah astaghfirullahal azim. Ada seketikanya dia akan termenung betapa lalainya dia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk mengingati Allah itu terlalu mudah. Terlalu mudah. Tetapi kelalaian hati yang tidak diberikan padanya hikmah disebabkan hati yang kotor dan seumpamanya, maka tidak mendapat hikmah tersebut. Diceritakan juga daripada Yahya bin Mu'az, orang berakal yang bertindak tepat adalah orang yang melaksanakan 3 perkara. Orang yang berakal, kemudian dalam tindakannya itu tepat, lantaran dia melakukan 3 perkara. Yang pertama, meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Ni orang cerdik. Ni orang cerdik. Dia meninggalkan dunia. Walaupun dia belum meninggal dunia hakikatnya, sebenarnya, zati, tapi dia telah pun meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Membangun kuburan sebelum dia memasukinya. Macam mana kita nak membangun kubur sebelum kita masuk ke dalam kubur? Iaitu kita mengetahui hal keadaan alam barzah. Hal keadaan alam barzah. Bagaimana diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita masuk ke alam barzah dengan kepelbagaian nikmat dan juga dengan kepelbagaian azab. Lalu dia memahami alam kubur, dan apabila dia memahami alam kubur,
maka dia akan bersedia untuk ke alam itu sebelum dia masuk ke alam itu. Setidak-tidaknya tuan-tuan, alam barzah ni adalah alam yang masih lagi terikat dengan dunia, yang masih lagi boleh kita jana pahala. Alam barzah kita kena kenal. Itu sebab Nabi ada mengingatkan kepada kita, idza mata banu Adam, bila mati anak Adam, inqata'a amaluhu illa min thalas, terputuslah semua amalan dia, segala hubungan dunia dia terputus, kerana dia dah masuk ke alam barzakhun, alam barzah. Illa min thalas, melainkan tiga perkara ini. Tiga perkara ini maksudnya ialah dia masih lagi mendapat faedah amalan berpahala di dunia walaupun dia telah pun meninggalkan dunia. Yang pertama sekali ialah sadaqatun jariyatun, sedekah yang jariyah, jarin, iaitu yang berpanjangan, ya, sedekah yang berpanjangan. Faedah daripada sedekah itu berpanjangan, maka beroleh pahala yang berpanjangan. Yang kedua ialah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain, memberi manfaat kepada dia, dan ilmu itu dikongsikan manfaatnya kepada orang lain. Selagi mana manfaat itu berfaedah, digunakan oleh orang, maka dia akan sentiasa dikurniakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sebenarnya dia telah pun melepasi alam dunia, iaitu alam amal. Tapi persiapan dia sewaktu sebelum dia memasuki alam barzah, dia membangunkan kuburan sebelum dia masuk daripada ke dalam kubur. Yang ketiga ialah wawaladun salihun yud'au lahu. Yang ketiga ialah anak yang soleh yang mendoakan untuk ibu dan ayah dia. Jadi sebahagian daripada ulama menyatakan bahawa kalau nak membangun kuburan, maka berilah tiga fokus perkara ini. Yang pertama, sedekah. Yang kedua, menuntut ilmu. Dan yang ketiga ialah mendidik anak supaya anak menjadi anak yang saleh. Yang kata para ulama, bila anak itu saleh, tak kala dia berbuat apa jua jenis kebaikan, sebagaimana Allah memberikan pahala kepada anak, maka Allah juga memberi pahala kepada ibu dan ayah dia. Maka bersenang lenanglah ayah dia tak kala berada di alam barzah. Yang di alam barzah ni ada nikmat dan ada azab, tetapi dia lebih berbentuk tidak sempurna. Akan menyempurnakan nikmat itu ialah apabila dia memasuki ke dalam syurga. Begitu juga dengan azab. Diazab di dalam alam barzah, tetapi azabnya tidak sempurna. Menyakitkan sempurnanya itu tak kala dia benar-benar dihumban masuk ke dalam neraka Allah, wa'iyadzu billah. Diriwayat dan membuat redha penciptanya sebelum dia berjumpa dengannya. Jadi yang pertama, meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya, membangun kuburan sebelum dia memasuki kubur itu sendiri, dan dia mencari redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari redha macam mana, Ustaz? Buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, maka akan dapatlah redha daripada Sang Pencipta Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib bahawa dia berkata, barang sesiapa menyandang 6 sifat, maka dia tidak akan mencari jalan menuju syurga dan tidak pula mencari tempat berlari dari neraka. Iaitu dia tidak meninggalkan kesungguhan
kerana untuk mendapatkan syurga dan lari daripada neraka, iaitu mengenal Allah Ta'ala lalu mentaatinya, mengenal syaitan lalu mendurhakainya, mengenal kebenaran lalu mengikutinya, mengenal kebatilan lalu menghindarinya, mengenal dunia lalu menolaknya, dan mengenal akhirat lalu mengupayakannya. Itu kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, iaitu orang kalau dia mengetahui ataupun memiliki 6 sifat ini, maka orang itu orang yang akan mengenali matlamat kehidupan dia, di mana yang pertama sekali kenal Allah, kemudian dia mentaatinya, kemudian yang kedua mengenali iblis dan juga syaitan itu, kemudian mendurhakainya, tidak taat kepada ajakan dia, mengenal kebenaran lalu mengikutinya, mengenal kebatilan lalu menghindarinya, mengenal dunia lalu menolaknya, dan mengenal akhirat lalu mengupayakan bersungguh-sungguh untuk memperolehinya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala law kanatid dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Rasulullah bahawa baginda bersabda, seandainya dunia di sisi Allah ada nilai, dan nilai itu adalah seberat sayap seekor nyamuk, nescaya dia, iaitu Allah, tidak akan memberi minum orang kafir walau seteguk air. Maknanya kalau dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala ada nilai, maka Allah akan kedekut. Bahasa yang saya guna untuk mudah faham, maka Allah Ta'ala tidak akan beri. Kalau dunia itu ada nilai, dan nilai dunia itu hanyalah seharga sehelai sayap nyamuk, nescaya orang-orang kafir Allah Ta'ala kedekut untuk memberi. Tapi lantaran dunia itu di sisi Allah langsung tiada bernilai, maka ambillah, kerana dia sesuatu yang tidak bernilai. Nak beritahu kepada kita bahawa perkataan dunia itu sendiri pun sebenarnya telah pun kita faham maksudnya dana. Lawan daripada dunia, dana ialah ulia. Dunia itu maksudnya yang paling rendah. Kalau orang tahu bahasa Arab, bila sebut dunia, dia akan memberi pemahaman bila sebut dunia ni benda yang hina, benda yang rendah. Lawan daripada benda yang rendah ni al-ulia, yang maha tinggi. Jadi Allah menyatakan dunia ini tidak bernilai. Lantaran itu seharusnya kita menjauhi dunia tadi. Pun begitu, Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan dunia ini memang Allah Taala cipta untuk manusia. Semua apa yang ada dekat dunia ni Allah Taala sediakan untuk makhluk yang namanya manusia. Tetapi perlu diingat, Allah mencipta kita ni bukan untuk dunia. Allah mencipta kita ni untuk akhirat. Dunia itu dicipta untuk kita, bagi memudahkan proses untuk kita membuat persiapan akhirat. Wa ruwiya an Syahr bin Hawshab an Abdurrahman bin Uthman qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adlaja laylatan min al-layali wa shalla salat al-subhi fi dimnatin al-hayy, يعني في مزبلة القبيلة فرأى صخلة
tatanaffas min salaha, يعني يتحرك دودة في جلدها. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك ناقته حتى قام القوم فقال أترون أهل هذه الدمنة أغنياء عن سخلتهم هذه وقد هانت عليهم؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال والذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها atau kama qal. Diriwayatkan daripada Sahar bin Hausab daripada Abdul Rahman bin Uthman, dia berkata suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki malam daripada beberapa malam, maknanya berlaku daripada banyak-banyak malam ada sekali berlaku. Lalu malam tersebut Nabi sampai ke musalla, kemudian Nabi pun solat subuh. Ketika mana beliau melewati tempat pembuangan sampah, habis solat subuh, Nabi pun menaiki kenderaan dan Nabi pun berjalan. Kemudian melewati satu tempat pembuangan sampah di dalam sebuah kampung kabilah. Nabi lepas solat subuh, Nabi naik kenderaan, kemudian Nabi lalu dekat sebuah kampung kabilah, sebuah kampung yang Nabi lalu pada ketika itu ialah satu kawasan pembuangan sampah. Beliau melihat seekor anak kambing yang terdapat banyak ulat di kulitnya. Nampak ada anak kambing dan anak kambing itu ada bergerak-gerak di kulitnya ulat. Lalu beliau memandanginya, kemudian Nabi pandang. Lantas beliau menghentikan untanya sehingga orang-orang pun berhenti. Nabi tengok ada seekor anak kambing, bulu dia ni dalam dia penuh dengan ulat. Kemudian Nabi pandang dan Nabi memberhentikan kenderaan, dan beberapa orang yang mengikut Nabi SAW turut berhenti. Kemudian Nabi pun menanyakan kepada mereka, apakah menurut kalian para pemilik tempat sampah ini tidak memerlukan anak kambing itu kerana dianggap hina bagi mereka? Kata Nabi SAW, engkau rasa tak anak kambing itu dibuang? Anak kambing itu dibuang kerana orang yang memiliki anak kambing itu merasakan bahawa kambing itu dia tidak perlukan, hina. Lalu dijawab oleh para sahabat yang bersama dengan Nabi, dah pastilah itu sebab dia buang, pasal benda tu hina, benda tu tak elok, maka dia buang. Kemudian kata Nabi SAW, demi Allah, jiwa aku ni dalam genggaman Allah, sesungguhnya dunia adalah lebih hina bagi Allah daripada anak kambing itu bagi pemiliknya. Dunia ini lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan anak kambing yang dibuang tadi lantaran hinanya anak kambing tadi. Menunjukkan kepada kita tuan-tuan, nak beritahu kepada kita ini, dunia ini adalah sesuatu yang hina. Kenapa dunia itu hina? Kerana dengan terpautnya kita kepada dunia, dia akan melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan dari perkongsian kita pada malam ini memberi sedikit sebanyak ilmu dan juga muhasabah untuk kita meneruskan perjalanan hidup kita ini yang entah bila akan berakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengenal manakah dia sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan sebaliknya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.